Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok pula, kita ambil sikit lagi kaifiyatu khilafatil Faruq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Sayyidina Umar mengambil alih pemerintahan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana caranya? Bagaimana cara Sayyidina Umar menjawab jawatan khalifah itu? Sebahagian nas telah pun disebutkan sebelum ini, di awal kitab ini, kata penulis ini, yang mana nas itu, teks itu menunjukkan kepada jawatan khalifah yang dipikul oleh, yang disandang oleh Al-Faruq, yakni Sayyidina Umar ini, selepas Sayyidina Bakar. Kata Imam Nawawi, qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi at-Tahdhib, dalam kitab At-Tahdhib, Imam Nawawi ada sebut bagaimana cara perlantikan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Bagaimana proses ambil alih itu berlaku. Bagaimana proses ambil alih jawatan itu berlaku daripada Sayyidina Bakar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Perkara ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdhib. Kata Imam Nawawi, Sayyidina Umar menyandang jawatan ini, mengambil alih jawatan khalifah ini, jawatan pemimpin tertinggi daripada Sayyidina Abu Bakar ini, dengan cara istikhlafi Abi Bakr radhiyallahu ta'ala, dengan cara pelantikan. Sebab Sayyidina Abu Bakar tulis surat masa dia hidup lagi, dia suruh Sayyidina Uthman tulis surat bahawa selepas dia mati gini yang menyandai jawatan khalifah ni adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar tulis surat. Jadi keputusan Sayyidina Bakar itu adalah berdasarkan kepada musyawarah dengan sahabat. Sayyidina Bakar kita tanya sahabat. Misalnya, ni kenyataan Imam Nawawi, Sayyidina Abu Bakar telah bermusyawarah dengan sahabat dalam isu pelantikan jawatan khalifah ini. Ada sahabat yang mengesyorkan supaya pengganti Abu Bakar. Bila Sayyidina Bakar tanya, ada sahabat kata ginilah, lantik Abdurrahman ibn Auf lah. Enggak, Abdurrahman ibn Auf ni banyak kelebihan. Lepas tu dia pun kaya, dah harta dia tu habis dibelanjakan untuk agama. Sayyidina Bakar kata, dia kata Abdurrahman ini pendapat dia lebih bernas daripada kamu. Maknanya apa maksud? Maksudnya Abdurrahman sendiri pun tak say jawatan tu, bahkan dia pun show orang lain. Soalan lagi itulah. Pendapat dia lebih bernas daripada mu lagi. Mu suruh dia pun tak say. Soalan lagi itulah. Lepas tu Sayyidina Umar kita tanya pula Sayyidina Uthman Ibn Affan. Lalu Sayyidina Uthman kata, anta akhbara Nabi. Kalau kita sebut, kalau kita terjemah kat gini lah, dia kata, engkau tanya aku tentang jawatan ni, engkau lebih tahu. Kenapa tanya saya? Engkau lebih tahu di kalangan mana sahabat-sahabat kamu ni, siapa yang paling lebih. Di kalangan lebih-lebih ni, siapa yang paling lebih? Jawab saya makan wa aidan, iyalah aku nak tanya jugalah munya. Gitu mana wa aidan itu? Iyalah aku nak tanya, bui pandangan aku nak dengar. Maka Sayyidina Uthman pun kata, ilmi bihi, pada pandangan akulah. Maknanya hak ni sebenarnya pertanyaan Sayyidina Bakar, dia tanya direct tentang Sayyidina Umar. Dia tanya sahabat-sahabat lagu mana kalau aku lantik Sayyidina Umar jadi khalifah, pengganti bila aku tak ada, dia jadi khalifah lagu mana? Ada kata Wika Abdurrahman lah. Jadi Nabi kata Abdurrahman pendapat dia lebih hebat daripada mu. Dia setuju untuk Sayyidina Umar. Tiba-tiba mu kata Wika Abdurrahman lah. Bila Sayyidina Umar ditanya Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar kata apa perlu tanya lagi? Soal lagi, anta akhbaran Nabi. Awak nak tanya lagi tentang dia? Awak nak tanya kami? Awaklah cerita kepada kami. Ahlan di keputusan. Maknanya orang tak berani nak litah Sayyidina Umar ni. Tapi Nabi kata tak apalah, aku nak juga pendapat. Itu makna wa aidan.
Maka Sayyidina Uthman apa kata? Sejauh pengetahuan saya, Sayyidina Umar ni hati nurani dia. Ni kata Sayyidina Umar. Bagi saya ni, setakat yang saya tahu, yang saya kenal Umar ni, hati kecil dia, hati nurani dia lebih baik daripada hak zahir kita nampak. Ni kita nampak zahir ni dia baik dah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni cukup zuhud, antara contoh sahabat yang zuhud. Semasa sebelum menjawab jawatan khalifah dan selepas menjawab jawatan khalifah, Sayyidina Umar ni memang dia hidup dengan zuhud. Masa jadi khalifah pakai baju pun cari. Duduk tidur dalam masjid tu beralaskan jerami ni, daun-daun pokok kurma ni, sehingga bedai belakang. Jadi bila orang-orang kafir tengok, ini pada dia, ini khalifah. Tambah-tambah pada hari tu ada orang orang tidak Islam mari daripada katanya mari daripada Parsi, setengah riwayat sebut mari daripada Iran ni. Mari sebelah sana lah, setengah kata daripada Rom mari tak kenal Sayyidina Umar. Bila sahabat kita tunjuk ni lah Sayyidina Umar duduk tidur lebing dalam masjid Madinah. Kejut dia. Sehingga orang kafir tu kata, royak molek yang duduk dengan gitu. Dia tak percaya, dia ingat kawal ada. Royak molek, betul ke ni? Betul. Lepas tu bila gerak Sayyidina Umar bangun, Sayyidina Umar kata, ada tujuan apa mari? Kejut dia. Bahkan dia tanya, anta Umar? Umar kan ni? Sayyidina Umar kata, siapa lagi? Benar? Jadi dia tak kenal. Jadi benda tu mengejutkan dia. Tidak ada kebesaran Sayyidina Umar. Itu kelebihan dia lah. Jadi benda tu maklum di kalangan masyarakat. Maklum di kalangan masyarakat. Dari sudut cana pada rakyat, tu memang luar biasa. Kalau kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar ni, dia pikul sendiri, gana berah ni bagi. Bahkan benda yang paling usin, dia kata bimbang takut pegawai-pegawai dia ni tak rata bagi. Tak rata bagi harta pada rakyat. Itu dia bimbang. Sebab tu malam-malam dia tubik menyusup masuk dalam masyarakat. Dia takut ada terlepas pandai dan sebagainya. Kebimbangan seorang pemimpin itu. Mana dia bagi tu boleh semua lah. Boleh semua. Asalkan rakyat dia boleh semua. Mana dia pergi tu bimbang takut pilih-pilih kasih. Takut orang ni bui, orang ni tak bui. Jadi balas masyarakat. Kemudian tu. Jadi kata Sayyidina Uthman, dia kata hati nurani sarirati khairum min alaniyati. Hati nurani makna jiwa halus. Hati Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar ni, dia sebenarnya lebih baik daripada alaniyat, lebih baik daripada hak zahir dia. Sesungguhnya tidak ada orang di kalangan kita ni hak serupa dengan dia. Memang dia ni lebih. Siapa dia kata ni? Sayyidina Uthman, menantu Rasulullah, hak dijamin masuk syurga ni. Demon ni semua ni dijamin masuk syurga belakang ni. Kemudian bila Sayyidina Uthman kata gitu, maka Sayyidina Abu Bakar pun bersama dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar berbincang pula dengan Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Hudayr dan orang-orang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Usaid bin Hudayr, Sa'id bin Zaid apa ni? Ini tokoh ni, pemimpin Ansar. Dia ni pemimpin dari kalangan Ansar. Kalau lebih tepat lagi Khazraj lah. Dan kalau kita ingat cerita setahun ataupun 9 bulan sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar sahabat dia nama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Masa tu Nabi duduk Mekah lagi. Selepas Aqabah yang pertama. Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Bila dia pergi berdakwah tu tak sampai setahun, 86 buah rumah masuk, 83 setengah ulama kata. Senang kata 86 buah rumah masuk Islam. Tu. Apa yang jadi ramai gitu? Salah seorangnya yang menjadi puncanya kerana Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni ketua kaum Khazraj. Jadi Mus'ab bin Umair dakwah dia baca Quran. Pada dia terkejut dia bila dia dengar Mus'ab bin Umair baca Quran, masuk Islam lalu. Dia pergi jumpa kaum dia hari habis semua kaum dia masuk Islam. Sebab tu yang ramai tak sampai setahun tu. Ni Usaid bin Hudayr, orang besar, tokoh sahabat ni. Jadi Nabi berbincang dengan Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Hudayr dan kalangan Muhajirin dan Ansar. Apa yang Usaid kata? Ni Usaid ni. Dia kata, huwa
a'lamu lil khair ba'daka yarda lirridha wa yasqutu lis-sukhti wa sariratuhu khairun min alaniyatihi ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى منه ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان فقال اكتب. Kata Usaid, dia kata Saidina Umar ni dia lebih tahu tentang kebaikan. Kalau selepas engkau lah, mana engkau ni orang yang paling tahu kebaikan kepada umat Islam ni dalam bab agama. Selepasmu kan Abu Bakar, Saidina Umar lah. Mana diperakui oleh Usaid bin Hudayr itu. Dia suka, dia reda kepada perkara yang diredai Allah. Dia akan marah pada perkara yang dimarahi oleh Allah. Dan hati nurani dia lebih baik daripada zahir dia. Tidak sekali-kali yang akan menjawab jawatan pemimpin selepas engkau, wahai Abu Bakar, tak ada dah orang lain yang lebih hebat, lebih kuat, lebih layak daripada Sayyidina Umar. Tak ada. Jadi Puan Ansar pun kata tak ada dah orang yang lebih layak selepas Sayyidina Abu Bakar. Umar. Ini pandangan sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila dengar gitu, da'a Abu Bakar Uthman bin Affan. Sayyidina Umar pun panggil Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Uthman. Tulis surat. Tulis surat sekeping atas macam wasiat lah. Ni tu suratnya. Suratnya bunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahida Abu Bakr ibnu Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha. وعند أول أهدي بالآخرة داخلا فيها حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني مستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوه فإني لم آل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي به فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله. Itu surah Sayyidina Abu Bakar. Surah wasiat dia lah kira-kira itu untuk lantik Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah janji Sayyidina Abu Bakar ataupun ketetapan keputusan Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir hayatnya, ketika dia nak berpisah, nak keluar daripada dunia yang fana ini, dan ketika permulaan untuk ia masuk ke alam akhirat. Ni dia bayangkan masa ni dia hidup lagi, dia bayangkan dia ni tak lama dah. Dia berasa dia ni nak mati dah. Ketika mana beriman orang kafir, akan beriman orang-orang kafir, akan berhenti orang-orang yang penjenayah, akan berhenti melakukan jenayah, dan orang-orang yang melakukan dusta terhadap agama akan membenarkan agama. Maknanya membenarkan agama, sebelum tu mendustakan agama. Mana perubahan? Sebab apa? Zaman Sayyidina Abu Bakar ni bila dia mati, dia meninggalkan suasana masyarakat yang cukup stabil. Sayyidina Abu Bakar ni bila dia wafat, dia mati, dia meninggalkan umat Islam yang kuat berpegang dengan agama. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kenapa Sayyidina Umar berjaya dalam pemerintah dia? Kerana tapak tu dibina oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia bermula dengan peperangan melawan orang murtad dan memperkemaskan umat Islam dari segi pemahaman. Sebab zaman Sayyidina Abu Bakar ni zaman dia hantar mubaligh untuk mengajar rakyat dia supaya faham agama semantap-mantapnya. Mula-mula sekali gejala murtad tu dia hapus, dia perang. Bila dia mati dalam keadaan cukup stabil politik. Dan Sayyidina Umar sebenarnya mengambil laluan mudah, cuma Sayyidina Umar sambung saja perjuangan Sayyidina Abu Bakar, dan terbukti pada waktu itu Sayyidina Umar menumpukan kepada penyebaran agama di seluruh sekitar tanah Arab itu. Sebab itu Sayyidina Umar ni kira berjaya. Sebab apa? Sebab kita kata tapak tu telah dibina dengan kukuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebab tu dia sebut zaman masa dia Sayyidina Abu Bakar ni, masa dia nak lepas jawatan nak uji pada Sayyidina Umar tu, pada waktu tu orang kafir masuk Islam. Orang penjenayah pun insaf, jadi baik tu. Pendusta agama sudah membenarkan agama. Itu suasana yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia tidak boleh mengembalikan Islam di luar daripada Jaziratul Arab seperti Sayyidina Umar, tetapi apa yang dia tinggal itu sebenarnya menjadi kita tahu ruang yang cukup selesa untuk Sayyidina Umar sebarkan dakwah ke seluruh tanah Arab dan di luar daripada Jazirah Arab pada waktu itu. Sesungguhnya aku melantik
memerintah, mengurus hal ehwal kamu selepasku, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dengarlah arahannya, patuhlah arahannya. Sesungguhnya aku tidak akan mencuaikan Allah dan Rasul dan agamanya, dan juga diri aku tidak akan sia-siakan. Dan aku tidak akan sia-siakan kamu untuk mendapat kebaikan. Aku buat ni kira pilihan terbaik hasil daripada pemimpin-pemimpin kamu sendiri dalam setiap kabilah ini, memberi pandangnya. Maknanya Sayyidina Umar kena ayatnya, Sayyidina Umar ni bukan dia atas nama individu dia pilih Sayyidina Umar ni, hasil daripada persetujuan sahabat-sahabat besar ni, pemimpin-pemimpin kaum ni. Sebab Nabi tanya Muhajirin, Ansar, tanya belaka, semua setuju Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar kata, fa in adala, jika Sayyidina Umar melakukan keadilan, fadzalika zanni bih, itu sebenarnya dalam jangkaanku, dalam pengetahuanku. Wa in baddala, kalau dia tukar, maknanya dia tidak melakukan keadilan, falikulli imri'in maktasaba, maka sedarlah bahawa setiap orang itu dia akan dapat apa yang dia usahakan. Dan kebaikan itulah yang aku maksudkan. Aku tidak tahu perkara gaib, nanti orang-orang yang zalim, dan aku juga tidak tahu kalau ada orang zalim, yakni maknanya ada orang yang akan murtad selepas ni, aku tidak tahu. Tapi apa yang aku nampak berdasar pada pengetahuan aku, dia ni orang molek. Katakanlah selepas ni dia jadi tak molek, aku bukan tahu perkara gaib. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian akhir surat itu kata wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bila selesai surat itu ditulis, maka Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan sahabat supaya dicop resmi negara dan dibawa keluar surat itu untuk dimaklumkan kepada orang ramai bahawa pengganti Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Fabaya'u Umar jami'an, maka semua masyarakat Madinah melakukan bai'ah kepada Sayyidina Umar, dan mereka berpuas hati dengan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendoakan Umar, mendoakan kebaikan kepada Umar, dan Sayyidina Abu Bakar telah mewasiatkan, memberikan kata-kata terakhir, yakni wasiat, bima ausahu, dengan apa yang dia telah wasiatkan. Seperti kita maklum dalam hadis Nabi bahawa ni hak wasiat seperti dalam surat ni, supaya Sayyidina Umar jaga kemaslahatan rakyat, bertakwa kepada Allah, melakukan keadilan. Itu wasiat yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maknanya pelantikan Sayyidina Umar ni di akhir hidup Sayyidina Abu Bakar, belum dia mati lagi. Dan Sayyidina Umar ni adalah khalifah yang pertama yang menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kerana sebelum tu Sayyidina Bakar panggil Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Jadi yang menamakan Sayyidina Umar ni, yang memasyhurkan, yang mula-mula sebut Sayyidina Umar sebagai Amirul pemimpin orang-orang beriman ini adalah Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah. Ketika mana mereka berdua pergi bertemu Sayyidina Umar. Mereka ni mari daripada Iraq. Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah, ketika dia mari daripada Iraq, dia pergi temu Sayyidina Umar. Dia panggil Sayyidina Umar, ya Amiral Mukminin. Dia lah start sebut gitu kan. Yang mana sebelum itu, sebelum Adi bin Hatim, sebelum Labid bin Rabi'ah ni, memang sahabat-sahabat di Madinah panggil Sayyidina Umar ni Khalifati Rasulillah. Dia panggil gitu sebelum tu. Jadi sebelum Labid dengan sebelum Adi bin Hatim ni panggil Sayyidina Umar dengan Amirul Mukminin, sahabat-sahabat di Madinah tu panggil Khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi bermula pada saat tu, maka sahabat berasa memang tak sedap pun panggil Khalifati Rasulullah, memang tak sedap sahabat kata. Jadi kita masyhurkan dengan nama Amirul Mukminin. Bermula daripada saat itulah maka dikenali Sayyidina Umar ni dan khalifah selepas tu sebagai Amirul Mukminin.
Jadi itulah hadirat beberapa perkara yang sebagai muqaddimah pada Sayyidina Umar ni lah. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan bincang satu perkara yang berkait dengan Sayyidina Umar ni, yang menjadi perkara yang muskil terhadap Sayyidina Umar ni. InsyaAllah kita akan bincang minggu seterusnya. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.